Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar topik yang terakhir untuk subjek ini business accounting, iaitu financial statement with adjustment. Okay, so untuk subtopik ini memerlukan lebih perhatian lah. Mungkin anda akan sedikit confusing dan pening kepala sikit, tapi nak tak nak kena belajar juga. Okay, berkenaan dengan financial statement with adjustment. Okay, financial adjustment yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu accrued expenses, accrued revenue, prepaid expenses, prepaid revenue, bad debt, doubtful debt dan depreciation. Okay, bagaimana kita nak serapkan adjustment ini ke dalam financial statement, iaitu SOCI dan juga SOPI yang kita kena sediakan. Jadi untuk memudahkan pemahaman, jadi kita rujuk kepada contoh soalan situasi. Okay, ini seperti soalan peperiksaan akhir yang lepas. Okay, ini salah satu soalan yang diberi. Okay, diberi trial balance, kemudian diberi maklumat tambahan. Maklumat tambahan ada A, B, C, D, E, F dan juga G. Right, ada A, B, C tambahan. Di mana-mana maklumat tambahan ni adalah maklumat tambahan yang dia tidak masuk, dia tak sempat nak masukkan dalam ledger sebelum inilah. Kita tak sempat masukkan ke dalam kita punya ledger, tak sempat nak masuk dalam trial balance. Yang dalam trial balance ni dah siap sedia ada lah. Okay, yang dah telah dimasukkan. Tetapi yang maklumat tambahan ni ialah adjustment atau pelarasan yang anda perlu buat sebelum nak menjadikan SOCI dengan SOPI. Okay, kita tengok yang A dahulu. Kita tengok A, iaitu closing inventory. Macam mana kita nak adjustkan closing inventory dalam SOCI dengan SOPI? Mudah saja, iaitu closing inventory kita akan masuk 38,000 dekat situ. Okay, kita akan masuk dekat bawah cost of goods sold tu untuk cari cost of sale 38,000. Jadi ini di SOCI. Manakala di SOPI pula, okay, di SOPI pula kita akan masuk dekat current asset. Okay, dekat current asset di situ. So anda boleh tengok situ closing inventory 38,000. Untuk adjustment ni saya highlight warna kuning tapi closing inventory ni terlupa pula nak highlight, tapi anda boleh tengok sendirilah closing inventory situ 38,000 kita masuk dekat current asset. Okay, saya ulang, dekat SOCI kita masuk untuk mencari kita punya gross profit, untuk cari cost of goods, so kita masuk 38,000. Manakala di SOPI kita letak dalam current asset, itu untuk yang A, closing inventory. Okay, kemudian untuk B ialah ambilan ataupun drawing. Okey, kemudian drawing ialah 880, tapi sebelum tu anda perhatikan drawing yang sedia ada 700 dah ada 700 kita tidak rekod dah drawing dalam kita punya account sebenarnya. Okey, tetapi di hujung tahun tu tiba-tiba mungkin owner dia teringat bahawa dia ada ambil 880 tapi dia terlupa nak rekod. So kita kena buat adjustment lah di situ. Kita kena buat adjustment. So macam mana buat adjustment drawing ini yang B ni? Alright, so kita akan masukkan, kalau di SOCI, okay, kita akan tambah kat situlah drawing 880. Kita akan masukkan drawing 880 di situ. Okay, kita akan masukkan drawing 880 di bahagian SOCI itulah. Kita akan masukkan drawing. Kita akan masukkan di situ. Kemudian okey, di owner equity kita akan tolaklah drawing tadi. Okey, 880. Kita akan tolak 880 di situ. Okey, itu untuk drawings. Seterusnya untuk picture and fitting yang B. Okey, picture and fitting dan juga van, dia ada susut nilai depreciation, ataupun dia nilai dia akan berkurang disebabkan oleh kalau aset jangka panjang ataupun aset tetap ini, non current asset, dia akan ada susut nilai. Itu kalau di sini tengok C ni dia 10% per annum on cost. Per annum maksudnya setahun lah, 10% setahun dia punya susut nilai. So bagaimana kita nak laraskan atau kita nak adjustkan dia? Mudah sahaja. Okey, di SOCI anda tengok di bawah tu depreciation expenses untuk furniture and fitting 30,000 darab dengan 10
So kita dapat 3,000. Manakala depreciation expenses untuk van 13,000 darab 10%. So dapat 1,300. Dapat 1,300. Itu cara untuk kita mengira susut nilai lah. Kita tengok berapa persen dia punya susut nilai. Itu di Sochi kita letak nilai untuk tahun tersebut sajalah. Jangan letak tahun yang lepas-lepas, bukan yang terkumpul lah. Kita letak dia punya expenses saja untuk tahun tersebut saja. Kemudian di Shopee pula, di Shopee kita tengok di atas tu anda boleh tengok di non current asset di situ, iaitu furniture and fitting. Kemudian kita akan tolak accumulated depreciation, iaitu susut nilai terkumpul, iaitu 6,000 yang di dalam soalan tadi. Kemudian kita tambah dengan yang 3,000 yang kita baru kira tadi yang dalam Sochi itu. So total susut nilai terkumpul ialah 9,000. 9,000. So kita furniture and fitting 60,000, kita akan tolak dengan susut nilai terkumpul dia 9,000. So nilai furniture and fitting akan jadi 51,000. Begitu juga dengan van. Van kita akan 1,300 susut nilai terkumpul yang lepas. Kemudian kita akan campur dengan 1,300 lah susut nilai yang terkini. So total susut nilai terkumpul ialah 2,600. So 13,000 tolak 2,600. So baki van ialah tinggal nilai dia ialah 10,400. Itu untuk susut nilai. Anda boleh tengok susut nilai terkumpul di bawah tu. Di bawah tu susut nilai terkumpul 6,000 dengan 1,300. Ni susut nilai terkumpul untuk tahun lepas. Untuk tahun ni kita kena tambah pula lah. Untuk tahun yang 2014. Itu untuk C, susut nilai. Seterusnya ialah D, bad debt. Bad debt ataupun hutang lapuk. Sebanyak 300 dihabis kira. Mungkin di hujung tahun ni kita baru sedar ada RM300 lagi yang hutang lapuk kita kena habis kira, tapi kita terlupa nak letak. So kita kena buat adjustment lah. Tetapi kalau tengok kat sini dah ada RM200 kat sini dah ada dah hutang lapuk yang lama. Yang kita dah masukkan, kita dah rekod, tapi kita mesti kena rekod juga dalam Sochi bagaimana. So kita boleh tengok bad debt kat situ. So 200 yang asal, kemudian kita tambah yang baru 300. So total bad debt kita ialah 500. Total bad debt kita ialah 500. Itu untuk bad debt untuk D. Dan yang seterusnya ialah E. E ialah interest accrued ataupun revenue accrued. Hasil terakru, di mana kita belum dapat lagi RM300. Sepatutnya kita dapat dah RM300 faedah daripada MyBank, tapi dia belum. So kita kena isytihar juga sebagai hasil. So bagaimana? Anda boleh tengok kat situ interest on fixed saving. Kita tengok yang asalnya kat sini. Interest yang kita dapat cuma 250. Kemudian kita kena tambah yang sepatutnya kita dapat untuk tahun ini, iaitu 300. So 250 campur 300, 550. 550 bukan 250. Kita kena tambah lagi 300 yang sepatutnya kita dapat tahun ni, tapi walaupun MyBank tu belum baik, tapi kita still kena rekod di situ. So kita tambahlah 250 tambah 300. So dapatlah 550 interest on fixed saving. Itu di Sochi. Di Shopee pula kita akan masukkan dia di dalam interest accrued. Kita akan masukkan dekat current asset interest accrued, iaitu 300. Kita akan masuk dekat current asset interest accrued ni, iaitu 300. Yang kita belum terima, kita anggap dia sebagai asset lah. Sebab kita akan terima dia pada masa akan datang. Itu untuk E. Selanjutnya kita pergi kepada F. F ialah accrued expenses ataupun belanja terakru. Bagaimana kita nak selesaikan belanja terakru? Belanja terakru ni yang belum kita bayar lah, sebab kita bayar pada tahun ni tapi kita belum bayar, iaitu electricity dengan telefon ni, iaitu 280 dan 330. Dalam Sochi, anda tambah saja electricity and water. So kena tambahlah daripada amount yang sedia ada 440, kemudian kita tambah dengan 280 yang belum kita bayar. So total dapat 720. Manakala telefon expenses 300, kemudian tambah dengan 330 yang belum kita bayar. So dapat total telefon expenses ialah 630. Manakala di Shopee pula,
Okey, electricity accrued dengan telefon accrued ni ataupun accrued expenses ni kita akan letak di current liability ya. Dia adalah kita punya tanggungan lah. Okey, iaitu kita belum bayar tapi kita still kena isytihar belanja tu. Kita akan masuk dekat current liability iaitu electricity accrued 280, telefon accrued 330. So kita totalkan kat situ. Kita totalkan di situ. Okey, 280 dengan 330 yang belum bayar saja. Yang dah bayar kita tak perlu masuk dekat current liability. Okey, yang dah total yang kita dah bayar dengan yang belum bayar kita masuk dekat SOCI ni saja So kat SOCI kat situ. Baik. Okey, itu untuk yang F. Dan akhir sekali prepaid insurance. Prepaid insurance ni ialah insurans prabayar. Di mana kita dah bayar insurans ni untuk insurans ni kita dah bayar untuk tahun depan lah 300. So mungkin kita nak check kat SOCI. Okey, so dekat SOCI ni insurans tu kita kena tolak lah. Insurans yang asal kita tengok kita buat sebanyak 900. Kita tengok kat situ ada insurans sebanyak 900. Okey, tapi insurans 900 tu adalah termasuk insurans untuk tahun hadapan untuk tahun hadapan. Okey, jadi kita kena tolak dengan insurans prepaid inilah. So 900 tolak 300. So kita cuma isytihar sebanyak 600 saja insurans yang kita dalam kita punya SOCI ni 600 saja, iaitu 900 tolak 300. Okey, manakala di SOPI kita akan letak dekat current asset, iaitu prepaid insurance ni kita letak kat current asset iaitu 300. Kita letak kat current asset situ 300. Okey, begitulah layanan dia lah. Kemudian anda selesaikan lah, kita cari gross profit, kita cari net profit, kemudian kita selesaikan statement of financial position ni supaya balance total asset dengan total equity tu balance. Baik, okey, diharap semua faham bagaimana kita nak buat adjustment di dalam financial statement. Okey, ini jawapan SOCI dan ini ialah jawapan untuk SOPI. Okey, sekian saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan terima kasih.